Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua penonton. Okey, untuk hari ini saya akan interview salah seorang wanita yang berjaya, iaitu Puan Mazniwati binti Haji Muhammad. Puan Mazniwati ni sebagai Unit Manager 2 untuk Al-Isra Associate South Ski di Johor Bahru. Betul Puan Mazni? Betul. Okey, jadi untuk hari ini kita akan kongsikan dengan Puan Mazni. Mungkin Puan Mazni boleh kongsikan dengan kami tentang kerjaya sebagai perunding kewangan. Jadi pada zaman sekarang ni ramai orang buat bisnes kan. Pelbagai bisnes yang kita nampak lah. Salah satu yang bisnes yang boleh dikatakan kehadapan juga iaitu dalam bidang perundingan kewangan. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mungkin Puan Mazni boleh kenalkan diri dulu kepada kami. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasihlah Encik Zulfazli bin Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, bersyukur kita hari ini dapat kita bertemu dengan saudara Zulfazli. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya lah. Saya Puan Mazniwati binti Haji Muhammad. Saya dilahirkan di Hospital Balik Pulau Pulau Pinang pada tahun 1977 dan saya merupakan anak yang terakhir dalam keluarga daripada 8 orang adik-beradik. So bermaksud saya ni anak bongsu lah. Okey, saya berasal daripada Pulau Pinang lah, Balik Pulau semua tahu kan kat sana. Dan saya mula bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pulau Betok. Ada sesiapa yang bersekolah di Pulau Betok? Saya atau pernah. nama lain sekarang dah bertukar kepada Awang Hak Saleh So, kemudian saya meneruskan pelajaran di tingkatan 1 di Sekolah Menengah Seri Balik Pulau dan sehingga tamatnya tingkatan 5 lah. Kemudian saya dapat melanjutkan pelajaran di Institut Kemahiran Mara Petaling Jaya atau sekarang nama KKTM Petaling Jaya dalam bidang elektronik, engineering elektronik, dan saya berjayalah menghabiskan pelajaran saya dengan mendapat sebelum diploma dalam HND in Electronic Engineering. Pada tahun 1997 bermulalah kerjaya saya sebagai juru teknik ataupun technician di Samsung Port Klang selama 7 tahun. So saya bekerja di Samsung Port Klang ni di bawah pemerintahan orang Korea lah sebenarnya. Jadi saya permulaannya saya rasa macam kita seronok lah bekerja sebab muda. Kemudian dalam semasa saya bekerja di Samsung ni, saya dah ditukarkan ke beberapa department lah. Pertama sekali saya bekerja di PCB department yang mana saya menjadi repairman ataupun repair woman. Sesiapa yang ada microwave oven di rumah, itulah kerja saya, merepair alat yang kita tekan-tekan. Maksudnya kalau you nak tekan set time kalau benda tu rosak, itulah kerja saya. Sehinggalah muka saya naik jerawat habislah sebab asap kita solder iron tu kan. Jadi itu bidang saya belajar, samalah yang bidang saya kerja. Bila bebanan kerja yang banyak, kita tidak dapat fokus dan kita akan buat mistake. Di situlah bermulanya saya macam mencari kerja yang lain untuk saya tak nak diri saya stres. Kalau kita tahu kan, kalau kita kerja di tempat kerja stres mengundang penyakit. Jadi lama kelamaan saya rasa saya tak nak benda ni berlaku sehingga saya usia saya pada masa tu masih umur 26 tahun, 27 tahun. Jadi saya rasa masih muda dan belum terlambat untuk saya move mencari pekerjaan yang lebih baik lah. Dan cuti tahunan saya pun hanya 16 hari setahun. Bayangkan kita bekerja selama 6 tahun, kita ada cuti tahunan 16 hari setahun. Jikalau saya dah berkeluarga, bermaksud saya hanya berpeluang untuk cuti jaga anak hanya beberapa hari sahaja. Terlebihnya saya terpaksa ambil MC ataupun saya ambil cuti tanpa report. Jadi saya berfikir saya nak cari kerja yang cuti banyak. Sebab saya balik kampung pun susah. Jadinya saya pun mencari, saya membeli surat khabar setiap hari Sabtu. Saya akan beli surat khabar untuk saya cari kerja kosong. Dan akhirnya saya dapat iklan penolong pegawai latihan vocational, mengajar di Mara. Jadi saya mengambil peluang ini, mengisi borang dan juga saya apply untuk jadi tenaga pengajar di Mara. Memandangkan saya adalah bekas pelajar Mara dan saya mempunyai pengalaman 7 tahun di industri. So saya rasa apa yang saya ada ni cukuplah untuk saya dapat kerjaan tersebut. Cuma saya juga tidak dapat bertahan lama disebabkan faktor tekangan keuangan yang mana pendapatan tetap dan
tidak ada overtime dan saya tidak ada kerja sampingan. Jadi duit lebihan setiap bulan tu hanyalah lebih kurang dalam RM400 sebulan. Jadi saya terasa yang dulu saya boleh buat overtime tapi sekarang saya tak boleh overtime. Saya ada cuti yang panjang. Saya ada cuti 25 hari pula. So kat situ saya masih lagi tak puas hati. Nampak tak kat situ? Kita dah cari kerja untuk cuti yang banyak tapi bila dah dapat kau tak bersyukur, kau nak cari lagi. Sebenarnya ini adalah kita nak memenuhi impian kita. Jadi saya cuba berjinak-jinak dengan beberapa bisnes kecil-kecilan, internet online dan sebagainya tetapi semuanya gagal. Satu petang tu saya nak balik untuk punch card. Ada satu orang Allah ni datang, dia tanya, Mazni, kau nak buat bisnes tak? Dia kata, nak ikut tak bisnes? Dan saya pun macam memang tengah free dan tak ada macam tengah tercari-cari bisnes. So saya pun kata okey lah besok kita ada kelas di Office City Plaza. Bos dia datang daripada KL. Ini ayah dia lah, okey lah. So saya pun follow, besoknya pergi mencari office ejen Melayu lah di sana di City Plaza dan saya dapati orang yang bagi kelas tu adalah orang yang saya pernah tengok pada tahun 2003. Masa tu saya ambil insurans dan saya pergi ke office. Dan saya cuba-cuba berjinak juga nak jadi insurans agent pada masa zaman dulu tu. Okey, dan seterusnya saya pun pada tahun 2008 lah bermulanya saya sebagai ejen insurans part time separuh masa. Maksudnya saya masih bekerja di Mara. Okey, jadi saya macam rasa mungkin bisnes ni saya mencuba lagi bisnes walaupun ramai kawan-kawan yang cakap apa lagi yang kau bisnes ni Mazni, ayat dia. Tapi saya teruskan lagi sebab impian saya belum tercapai. Pada permulaannya saya berjumpa seramai mungkin prospek. Saya tak tahu macam mana saya boleh mengatasi perasaan malu ke apa ke, saya tak tahu sebab saya tak ingat dah. Boleh tak ingat kan macam mana struggle yang kita nak cari income. Okay? Malangnya seorang pun tak nak ambil. Dia masih belum bersedia. Jadi saya rasa macam cabaran sebab bukan senang. Walaupun kawan baik kita, belum tentu dia akan ambil dalam masa mula-mula kita jadi ejen. Dan saudara mara saya pun belum ada yang ambil insurans pada masa mula-mula saya jadi ejen. Okey, tak apa. Tiba-tiba pada satu hari Ahad saya ingat lagi ada mesej masuk, dia kata, Kak Mazni, saya nak borang insurans. Itu adalah pelanggan pertama saya yang ambil plan produk takaful dengan saya iaitu Puan Rafidah Ajmain. Itu klien pertama saya, alhamdulillah. Dan tetapi kemanisan tu sekejap sebab saya diuji, saya pula sakit. Bukan sakit, maksudnya saya kena buat rawatan hospital yang mana saya kena buang sis dan saya kena balik pula bercuti MC selama 3 bulan. Dalam keseronokan kita baru dapat kod dan kita nak bisnes, kita pula tak boleh buat bisnes sebab 3 bulan lah saya MC. Jadi selama 3 bulan tu apa yang saya dapat share kat sini, 3 bulan saya menggunakan medical card Prudential yang saya ambil pada tahun 2001 hari tu yang saya dah share tadi. Yang mana pada masa tu saya pergi ke hospital kata you ada insurans tak? Soalan dia. You ada medical card tak? Itu pertama soalan doktor, you ada medical card tak? Okay, so saya kata saya ada. Bila kita check dengan Prudential kata okay, besok masuk operation theatre. Maksudnya petang pada pukul 4 saya jumpa doktor, petang pukul 5 tu saya dapat keputusan ni yang dia hospital swasta lah ni? Di hospital Pantai Pulau Pinang pada tahun 2004. So tempoh saya mengambil medical card 2001, 2008 baru saya guna. Maksudnya medical card tu bukanlah kita ambil untuk sakit hari ni ataupun esok lusa, kita tak tahu. Jadi bila saya menggunakan medical card ni barulah ahli keluarga, adik-beradik, kakak semua, ayah saya adalah arwah ayah lah, orang yang pertama membangkang ataupun tidak menyokong saya membuat kerjaya sebagai perunding takaful. Dia persepsi orang tua adalah insurans ni penipu, insurans ni tipu, insurans ni waktu kita sihat je, waktu kita tua tak cover sebab orang kampung dia ambil kelompok bermaksud umur 60 sahaja cover, umur 61 dah tamat polisi tetapi mereka tak diberi penerangan yang details. Jadi di situ saya menghadapi cabaran lah, keluarga tidak support, adik keluarga. Bila saya tunjukkan bil saya 9,000 dan saya hanya membayar RM32 pada hospital, barulah ahli keluarga saya semua support saya, support ambil insurans,
ambil medical card ayah saya pun support saya. Dari situlah bermulanya kerjaya saya ni lebih lancar. Okey. Pada tahun 2010 saya masih lagi sebagai ejen part time sebab saya mencobakan bidang bisnes ni, insurans ni pada umur 32 tahun. Kami datang dalam bisnes ni dalam keadaan hutang yang banyak. Maksudnya kita bukan sahaja ada komitmen bulanan tapi kita ada hutang yang hutang pun terakru ke hutang terdahulu yang perlu kita settle. Jadi kita tak berani untuk kita terus jump kepada full time agent. Sebab masa tu ejen tak ramai, lebih kurang dalam 20 orang ejen Melayu di Johor. Bayangkan pada tahun 2008 tu lebih kurang 20 orang ejen Melayu. Jadi memang kita masih lagi orang kata was-was lah, betul. Kita risau dengan pendapatan tak tetap. Okay. Kemudian bila tahun 2010 tu saya ada klien yang meninggal disebabkan breast cancer. Dan pada masa tu tak ramai yang pernah buat claim kematian. Jadi saya terpaksa settlekan urusan claim kematian dia sehingga settle, dan dia adalah seorang lecturer di IKM Johor Bahru juga. Bila berlakunya keadaan kematian seseorang klien kita, kita rasa macam kita perlu buat sesuatu dengan sampai settle. Maksudnya amanah kita tu. Jadi kat situ saya mengambil masa lebih kurang 3 bulan untuk settlekan segala claim, tuntutan dan sebagainya. Alhamdulillah settle. Jadi saya di situ bermulanya saya terdetik di dalam hati, sekiranya berlaku lagi pada klien saya yang lain, macam mana saya nak servis dan macam mana saya nak uruskan sedangkan saya masih bekerja di Institut Kemahiran Maradan. Orang cakap tak apa orang kata tak berkat lah kalau kita buat kerja tapi kita gunakan office lah apa semua. Jadi bermula daripada detik itulah saya terasa yang bisnes ni membuatkan saya rasa cabaran dia memang challenging lah. Saya suka kerja yang challenging sebenarnya. Macam saya move daripada Samsung pulang ke Mara, saya rasa tak challenging sangat. Jadi saya pilih yang challenging lah. So memang challenging betul lah bila kita buat bisnes ni kan. Tapi kita tidak melakukan pekerjaan yang sama setiap hari. Jadi saya membuat keputusan yang agak besar. Saya resign daripada Mara. Jadi bila saya terjebak je dalam bisnes ni, saya rasa macam bisnes ni bagi impact yang luar biasa. Sangat-sangat bagi impact yang luar biasa. Bermula tahun 2011, saya datang sebagai full time agent yang mana saya resign daripada Mara. Saya pindah rumah, saya tak duduk quarters sebab saya sebelum ni warden. Jadi saya terpaksa move 360, maksudnya 360 darjah kehidupan saya. Saya kena menyewa rumah, saya kena jadi ejen insurans dan saya tidak boleh memakai name tag Mara dan sebagainya. Cabaran dia kita berlawan dengan perasaan kita sebenarnya. Sama ada kita ego ataupun kita malu. Sebenarnya ego lebih tinggi daripada malu. Bila saya join je pada tahun 2011 tu, saya datang pada masa tu ejen pun masih belum ramai dan saya diberi satu ayat oleh seorang masa tu unit manager, kata, "Mazni, you are fighter." Dia cakap macam tu. Jadi saya rasa kenapa pula? Sebab saya sentiasa dapat klien. Boleh dikatakan seminggu saya akan dapat 3 orang klien. Setiap minggu saya akan dapat 3 orang klien yang mana saya akan datang share pagi di office. Saya dapat close sekian dan alhamdulillah pada tahun tersebut saya berjaya mencapai production yang membuatkan saya dapat overseas trip, pergi ke Hong Kong dan juga pergi ke United States, US, San Francisco. Pada tahun 2011 saya mula full time. Jadi dari situlah bermulanya saya rasa bisnes ni macam memberi sesuatu impact yang luar biasa pada diri saya. Saya dah tak fikir tentang student, saya dah tak fikir tentang nak periksa, saya tak fikir tentang syllabus, lesson plan dan sebagainya. Jadi saya lebih more kepada saya jumpa pelbagai jenis orang daripada kerja kilang, kerja kerajaan, doktor, lawyer, lecturer, sampaikan semua pelbagai ragam manusia ni saya jumpa. Jadi kejayaan tu datang, kita dapat mesej daripada CEO tau. CEO Prudential mengucapkan, "Tanya, you are, congratulations, you are a Star Club qualifier." Mesej direct ke handphone kita. Kita terasa satu benda yang lain daripada yang lain. Appreciate company pada kita. Sebelum ni saya memang mencari recognition daripada company, daripada saya pun nak juga anugerah pekerja cemerlang. Saya pun nak rasa benda tu sebab kita nak recognition.
kita rasa kita betul. bekerja, kita pun ada connection. Jadi saya tak dapat semua benda tu di masa makan gaji. Jadi bila saya rasa bila saya join Prudential, sesuatu yang saya dapat impact yang luar biasa. Bermula daripada satu kejayaan kepada satu kejayaan menyebabkan saya stay dalam bisnes ni sebab kita ada aim kita nak capai yang lebih tinggi. Kerjaya sebagai perunding takaful ni, kita memang kena banyak sabar yang panjang. Kita kena berusaha lebih daripada apa yang kita biasa sebelum ni. Kita mungkin usaha tapi usaha sikit. Tapi bila kita terjebak dalam bisnes, kita kena usaha lebih. Dan memang kita kena atasi perasaan malas dan sebagainya lah. Itu sebenarnya biasa je kita kat usaha tangga kejayaan. Kat sekolah pun dah tulis kat tangga usaha tangga kejayaan tu. Jadi di mana-mana kalau ada usaha ada kejayaan. Kalau tak ada usaha memang tidak ada orang kata rezeki dari langit tu susah lah. Sebab apa? Tahun pertama kita tidak ada waiting call punya klien. Maksud orang call kita. Tahun pertama tidak akan ada orang call kita untuk ambil takaful sebab memang orang kata lumrah bisnes ni kita yang kena keluar, kita yang kena promote diri kita, kita yang kena berusaha lebih, kita kena kerja extraordinary. Base kita tu supaya kukuh, tapak bisnes kita supaya kukuh sebab kalau kita buat perlahan-lahan kita akan ketinggalan dan income kita akan terjerut dengan masalah keuangan. Kita memang kena buat luar biasa, rajin yang luar biasa. So alhamdulillah pada tahun-tahun seterusnya bermula pencapaian pertama Hong Kong tu lah saya mula mengaku dengan kedua ibu bapa saya yang saya dah resign daripada kerajaan Mara. Jadi kat situlah bermula cabaran baru yang mana mak ayah terdiam sekejap disebabkan anaknya memilih kerjaya sebagai perunding takaful sebab dalam keluarga saya tidak ada yang membuat bisnes sepenuh masa. Ada pun ayah memang meniaga ikan dulu tapi bukanlah sepenuh masa setelah pencen. Berbeza setelah pencen dengan saya resign. Cuma ada seorang lagi kakak pun resign kerajaan tapi dia kerja nurse. So lain, masih lagi ada income. Jadi di situlah bermulanya yang mana saya hanya mohon restu je lah. Kita mohon restu pada ayah dan ibu saya kata mak doa je, ayah doa je lah insyaAllah. So alhamdulillah saya boleh bertapak sehingga tahun depannya pun saya masih lagi dapat overseas trip untuk pergi ke Jerman, pergi ke mana Guangzhou dan sedan. Tetapi pada tahun 2013 tu arwah ayah meninggal lah pada Januari. So di situlah saya dah ayah ni seorang yang suka bagi tu tau kata-kata semangat. Kata-kata semangat walaupun dia condemn tapi sebenarnya dia nak tengok kita ni mental strong ke tak. Tapi di situlah bermula yang saya mak pula ambil alih lah untuk bagi cabaran. So saya pun ditawarkan setelah 5 tahun saya full time 2011, 12 sehingga 2015 saya dinaikkan lagi satu tahap lah yang mana setelah di meeting oleh Board of Director Al-Israq saya layak untuk memohonlah untuk naik ke leader lah, itu unit manager 1. So alhamdulillah syarat kelayakan semua dengan saya punya production, saya punya manpower dan syarat-syarat Prudential, syarat-syarat Al-Israq saya lepas dan akhirnya saya jadilah unit manager 1. Di sini cabarannya lain pula. Bermulalah saya kena handle manpower iaitu agent dan juga saya kena handle client. Itu dua karakter yang berbeza. Okay. Untuk agent ni saya cuma pada permulaan saya jadi leader saya tak tahu profile agent macam mana yang saya nak sebab saya rasa siapa saja yang nak jadi agent kita akan guide. Di situ bermula sama ada kita akan handle ada yang datang yang ada degree holder, ada yang datang ada masters, ada diploma, ada yang ada SPM. So kat sini ada variety background So kita sebenarnya di sini cabarannya adalah bagaimana untuk kita handle agent yang berpendidikan tinggi untuk dia merendahkan ego dia untuk buat bisnes yang memang dia kena start daripada zero. Okay. Sebenarnya syarat untuk jadi agent mudah sahaja. 5 subjek lulus masa SPM. BM mesti lulus lah. Lulus sahaja, tetapi yang menjadi kami sedih sebenarnya ada yang langsung tak cukup 5 subjek lulus, maksudnya mungkin 4 saja lulus tapi dia memang beria-ria nak jadi ejen.
Oh, itu Jadi syarat, kita tak dapat nak tolong. itu syarat yang ditetapkan oleh siapa sebenarnya? Insurans Liang, Life Insurance Association Malaysia lah. Oh, okey. Badan yang mengawal. Badan yang mengawal lesen, untuk mengeluarkan lesen. Okey. Contoh kalau ada seorang tu dia nak jadi ejen, dia dah lulus 5 subjek, apa tindakan yang dia kena buat selepas tu? Okey, untuk agensi saya Al-Isra, kami bakal ejen tersebut perlu attend kelas iaitu agent foundation training sebanyak 6 kali kelas, 6 cycle, yang mana yang kita perlu kukuhkan foundation kita dahulu, kemudian barulah kita boleh teruskan ke produk, iaitu agent intermediate training, yang mana kita mau kepada produk. So kita ada 2 sesi kelas yang perlu dia hadiri. Tidak boleh absent, tak boleh tidak hadir. Kalau dia tidak hadir kelas dalam 1 atau 2 kelas, dia terpaksa repeat balik semua kelas, sebab kami ada sistem yang mana kita tidak boleh jadi ejen, kita mesti melalui prosedur yang ini. Jadi Al-Isra ni ada 16 cawangan seluruh Malaysia, kami mengamalkan sistem SOP yang sama. Untuk ambil exam, dia tidak perlu habiskan kelas, tapi exam bila-bila masa boleh ambil. Sebab exam ni dia kena register dengan IPFIM, sekarang ni takaful based exam dan juga pre-contract, yang mana dua paper sahaja, total modal dalam lebih kurang 200.5. So Puan, berapa sebenarnya average purata pendapatan ejen untuk setahun?